sembang kita pada malam ini. Hadirin hadirat, saudara-saudari yang saya kasih sekalian. Tajuk yang diberikan pada malam ini adalah mengenai Belanjawan 2014. Sebagai mukaddimah, saya nak berikan sedikit mukaddimah. Belanjawan dan juga rancangan ekonomi ataupun keuangan bukan satu perkara baru bagi umat Islam. Ekonomi Yusuf ataupun Yusufonomic, kalau kita pernah dengar Reaganomic, ekonomi Presiden Amerika bernama Reagan satu masa dulu. Kita juga biasa dengan Yusufonomic, ekonomi Yusuf, yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Yang pertama, ekonomi Yusuf adalah satu ekonomi berjangka panjang. 7 tahun kemelesetan, 7 tahun kemakmuran, campur tahun-tahun selepas daripada kemakmuran tersebut. Ini memberi makna kepada kita bahawa sesebuah ekonomi yang ingin dikembangkan dan dimajukan perlu mempunyai satu rancangan ekonomi jangka panjang. Paling tidak adalah 7 tahun. Dan ini telah dirangka oleh Nabi Yusuf AS bagi dua keadaan ekonomi. Ekonomi dengan segala himpitan oleh sebab-sebab yang tertentu, dan ekonomi pada masa pacuan ataupun pacutan kerana faktor-faktor pengembangan yang membantu perkembangan ekonomi tersebut. Oleh kerana ekonomi yang ditunjukkan oleh Yusuf adalah satu prinsip-prinsip ekonomi yang sangat moden, yang boleh kita pelajari. Bukan sahaja untuk negara Malaysia, bahkan juga untuk negara yang lain, bahkan negeri-negeri, wilayah-wilayah. Adakah bajet ataupun belanjawan Najib ini mengenai ataupun mengikuti parameter ekonomi Yusuf? Ya, itu pertanyaan yang saya lemparkan kepada saudara-saudari. Bukan untuk dijawab pada malam ini, tetapi saya ingin rakyat Malaysia, khususnya kita, orang Islam, dapat meletakkan orientasi pemikiran kita dalam menilai sesuatu perkara. Orientasi tersebut adalah antara lain ekonomi Yusuf seperti yang telah saya sebutkan. Dan banyak lagi ciri-ciri dan faktor ataupun perkara-perkara lain dalam Yusufonomic yang saya tidak ingin ulaskan pada malam ini. Untuk mengulas Belanjawan 2014 secara keseluruhan dalam masa singkat adalah tidak mungkin. Saya ambil hanya dua perkara pokok yang ada dalam belanjawan ini, iaitu peruntukan di Jabatan Perdana Menteri. Kalau kita masuk Dewan Rakyat, sama juga kita masuk Dewan Negeri, kita akan dibekalkan dengan satu buku tebal. Buku akaun tunai penerimaan dan pembayaran Kerajaan Persekutuan. Dalam buku tersebut kita boleh melihat berapa banyak uang kita terima dan bagaimana uang itu kita belanjakan. Dalam sistem ekonomi Yusuf, Yusuf menganggap jawatan beliau adalah khazain, pengurus khazanah. Pengurus khazanah bukan hanya menguruskan uang tunai, bukan hanya menguruskan hasil dan pembelanjaan, tetapi menguruskan sumber-sumber hasil sehingga ia menjanakan hasil dan hasil tersebut boleh digunakan untuk kebajikan negara ataupun rakyat jelata. Khazain, pemegang khazanah, termasuklah lombong-lombong, termasuklah segala hasil masul dan sumber-sumber dan kekuatan sesebuah negara yang boleh menjanakan hasil. Termasuk juga adalah tenaga kerja ataupun human resource itu sendiri. Ringkas cerita, dalam bajet Datuk Seri Najib yang dipersoalkan oleh ramai pihak adalah peruntukan besar di bawah Jabatan Perdana Menteri. Peruntukan besar ini dulunya kita tak tahu untuk apa ia digunakan. Tetapi berdasarkan jawapan bertulis oleh Menteri Keuangan dalam sidang Dewan Rakyat yang ada pada hari ini, pada waktu ini, kepada soalan daripada ahli parlimen PKR, ya, ahli parlimen PKR, saudara Wong Chen, dia tanya satu soalan bertulis, dan kemudian
Menteri Kewangan memang dalam sistem berparlimen kita, khususnya Parlimen Malaysia. Don saya tak berapa tahu. Tapi dalam Parlimen Malaysia, apabila ada soalan tersebut kebanyakannya tidak ditapis dan membolehkan jawapan diberikan. Dan kalau kita nak jawapan yang lebih spesifik, biasanya ahli parlimen akan bertanya dalam bentuk soalan bertulis. Soalan bertulis pada masa saya jadi ahli parlimen, kita kategorikan sebagai soalan umpan untuk mendapat maklum balas terhadap sesuatu perkara. Dalam jawapan bertulis Menteri Kewangan kepada saudara Wong Cheng, diberitahu dalam masa 4 tahun, wang di Jabatan Perdana Menteri yang diuntukkan tadi, sebanyak 7.2 bilion ringgit, dibelanjakan untuk membayar kos perunding-perunding daripada luar negara. 7.2 bilion dalam masa 4 tahun bermakna 4 juta satu hari. 125 juta ringgit satu bulan. Kalau nak buat lebuh raya Kota Baru Kuala Krai, 5 lebuh raya kita boleh buat atau 4 lebuh raya kita boleh buat, ya, dengan belanja 1.8 bilion ringgit. Kerajaan pusat tak ada duit nak buat lebuh raya Kota Baru Kuala Krai. Tapi dia ada duit untuk bayar perunding luar. Dan perunding luar ini apa kerja dia? Secara spesifik jawapan tersebut tidak menyenaraikan tugas perunding luar. Hanya menyenaraikan perbelanjaan mengikut tahun. Pada tahun 2009, 1.2 bilion ringgit dibelanjakan membayar perunding luar, 1.6 bilion ringgit pada tahun 2010, 1.7 bilion ringgit pada tahun 2011, 1.8 bilion ringgit bagi tahun 2012, dan 721 juta ringgit sehingga Oktober 2013. Sebahagian daripada perunding ini kerjanya adalah menaikkan imej Datuk Seri Najib di luar negara. Untuk menaikkan imej Datuk Seri Najib di Amerika, satu syarikat media telah dilantik. Antara yang diketahui, yuran bagi syarikat ini untuk menaikkan imej Datuk Seri Najib di luar negara adalah 84 juta ringgit. Kemudian dibayar pada AFCO. Bayaran pada AFCO untuk menaikkan imej Datuk Seri Najib di luar negara 76 juta ringgit. Ini yang diketahui. Yang diketahui antara lain adalah untuk memburukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim di luar negara. Juga kena bayar bayaran perunding, ya, berjuta-juta ringgit. Jadi pada malam ini kalau kita boleh menggunakan satu isu ini sahaja untuk menilai bagaimana wang negara kita, wang kita semua digunakan dalam belanjawan baru-baru ini, saya kira sudah cukup. Saya sudah berjaya pada malam ini. Ya, kalau kita kembali balik mempersoalkan bersama bagaimana wang ini digunakan, kenapa wang sebanyak itu digunakan, kenapa otak rakyat Malaysia sudah begitu dianggap mundur sehingga kita memerlukan perunding luar negara untuk semua urusan dalam negara kita, termasuk untuk menubuhkan pemandu di Jabatan Perdana Menteri. Nak tubuh pemandu di Jabatan Perdana Menteri, nak pandu kerajaan, kita berbelanja ratus juta ringgit. Bayaran konsultan buat kertas kerja, bagaimana nak menubuhkan pemandu yang ditubuhkan sekarang. Rupanya belanja melahirkan pemandu ni lebih besar daripada perbelanjaan untuk menggerakkan pemandu itu sendiri. Kalau kita boleh menggoncang kerajaan dengan satu tajuk ini, saya kira kita sudah berjaya. Yang kedua, ada cakap-cakap sebelum daripada pembentangan belanjawan bahawa bayaran royalti petroleum yang dituntut oleh Kelantan akan dibayar, akan disebutkan oleh Perdana Menteri dalam ucapan belanjawan tersebut. Tetapi nasib kita masih malang, tidak ada sepatah disebut dalam belanjawan tersebut. Dan janji Perdana Menteri sebelum pilihan raya, sebuah jawatan kuasa pemandu ditubuhkan untuk 3 negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang berunding bersama Petronas dan Kerajaan Persekutuan bagi tuntutan bayaran royalti, dan ia akan diselesaikan dalam masa 4 bulan campur 2 bulan. 4 bulan campur 2 bulan. Daripada tarikh diumumkan, kita sudah hampir 10 bulan. Ya. Tetapi belum ada hasilnya. Saya berharap
tuntutan rakyat Kelantan bagi bayaran royalti petroleum ini diteruskan. Saya kira sebahagian duit kita digunakan untuk bayar ejen-ejen Yahudi yang dianggap sebagai konsultan tadi. Kita tuntut 12 bilion, dia guna bayaran konsultan luar negara 7.2 bilion, bermakna sebahagian duit royalti Kelantan telah pun digunakan bagi tujuan tersebut. Dan kerana itu, tuntutan royalti petroleum ini kita terus kena perjuangkan. Saya kira, saudara moderator, itulah dua tajuk permulaan untuk ucapan saya pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Yang Muhammad Datuk Husam atas mukadimah yang sangat baik untuk sama-sama kita jadikan sebagai asas perbincangan kita. Dan memang dalam bajet yang telah diluluskan baru-baru ini, yang jumlahnya 264,000 juta ataupun 264 bilion, Kelantan kira bertuah lah kerana kita akan boleh sebuah balai polis baru di Pasir Mas. Hak tu yang hak ingat ya. Hak dijanjikan kata nak buat lebuh raya tu kita dah dengar juga kata bila nak sebut, tapi tidak ada dalam senarai yang telah dikemukakan lah. Airport kita yang sangat sibuk, yang ketiga tersibuk di Malaysia, yang kita minta untuk dijadikan airport antarabangsa, sekurang-kurangnya boleh orang nak pergi haji daripada Kuala Lumpur. Tiba-tiba pun tidak ada dalam bajet yang dibentangkan. Alih-alih hak boleh airport Kuantan, hak 3 kali sehari kapal terbagi. Mana hak tu hak boleh bantuan untuk dibangunkan pada tahun ini. Jadi untuk yang keduanya, saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Datuk Dr. Mazhar untuk menyampaikan pandangannya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang dikasihi sahabat saya yang berhormat Ustaz Ahmad Baihaqi yang tiqullah. Yang berhormat Datuk Husam Musa. Saya tak ingat lagi siapa. Semualah Dir hormat, hadirin dan hadirat sekalian. Masa yang berhormat Ustaz Baihaqi telefon saya, dia kata sembang santai tak amal sangat, dia kata. Sebab saya baru sampai, saya drive daripada Penang. So suara pun tak berapa ada. Saya pun bukan pakar ekonomi kerana saya nak datang untuk dengar ahli ekonomi cakap. Tapi dah mari dah, cakap jugalah. Kerana besok saya ada program yang pemikiran yang berhormat Tuan Guru. So, tajuk tentang bajet ni, sebelum saya sentuh satu dua perkara yang saya faham, saya juga hadir untuk mendengar bajet baru-baru ini langsung di Parlimen. Duduk pun belakang YB Baihaqi. Saya sentuh beberapa asas yang mungkin untuk kita kongsi sebagai satu perkara umum yang kita ketahui. Iaitu yang pertama ialah saya suka kaitkan pengurusan harta ini dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran tentang Nabi Shu'aib alaihi salam. Kerana Nabi Shu'aib alaihi salam, dia datang kepada kaum Madian. Wa ila Madyana akhahum Shu'aiba. Kepada kaum Madian itu Allah Subhanahu wa taala hantar saudara mereka Shu'aib. Shu'aib menghadapi kaum Madian. Kaum Madian ialah kaum yang kurap di sudut ekonomi. Mereka terkenal, sebahagian ahli-ahli tafsir menyebut kaum Madian ialah kaum yang pertama mengenakan cukai kepada orang yang lalu dalam kawasan mereka.
Ibnu Katsir sebut di dalam tafsirnya. Permasalahan kaum Madian ialah masalah tipu di dalam jual beli. Tipu dalam jual beli. Dan Nabi Syuaib alaihi salam datang menyebut beberapa perkara yang boleh menjadi satu panduan umum kita. Apakah masalah manusia dalam urusan hubungan perniagaan, jual beli, pengurusan harta yang dibaiki oleh Nabi Syuaib dan kaedah-kaedah yang dibaiki oleh Nabi Syuaib itu valid sehinggalah kepada zaman mana pun. Pertama Nabi Syuaib sebut, fa'auful kaila wal mizan wala tabkhasun nasa asya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Fa'auful kaila wal mizan. Setelah disebut tentang menyembah Allah dan seumpamanya, tapi saya nak ambil bahagian tentang masalah ekonomi. Hendaklah kamu penuhi, tepati timbangan dan ukuran. Ukuran dan timbangan. Ini adalah masalah manusia di dalam penipuan harta. Bila dia tipu harta, dia bukan tak bagi, tapi dia tak cukupkan timbangan. Basic economy, bila kita berjual beli, benda 1 kilo dia bagi kat kita 900 gram. Mungkin kita seorang je, tapi kalau 10 orang dia dah untung 1 kilo. Menipu manusia dengan cara tidak mencukupkan timbangan mereka. Ataupun sukatan mereka. Kalau kita beli kain panjang semiter kita kurangkan. Dan inilah tabiat buruk urus niaga kaum Madian. Dan Nabi Syuaib datang untuk mengatasi hal ini. Kerana kerosakan manusia yang pertama, apabila ada pihak golongan peniaga, golongan yang berurusan dengan harta, menipu pihak lain. Dan ini jika cuba kita apply di dalam urusan yang lebih besar kenegaraan, bukan soal bajet, bukan soal tidak ada on paper, kertas hitam putih, sesuatu projek, tetapi ialah ukuran yang tidak betul. Projek yang barangkali harganya 90 juta telah menjadi 130 juta. Dan orang awam tidak tahu nak ukur semua benda ni. Kalau cerita kat makcik di kampung, dia tak tahu. Dia kata tengok bangunan besar mahal lah kot. Dan ini punca penipuan ini ialah penipuan yang merosakkan imbangan ekonomi. Apabila manusia tidak dicukupkan ketidakjujuran di dalam pengurusan. Yang kedua Nabi Syuaib sebut wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kamu kurangkan hak-hak manusia. Para sarjana meluaskan idea wala tabkhasun nasa asya'ahum. Maksudnya apa saja hak manusia. Nilai manusia, manusia itu seorang yang layak, kita tak beri hak dia, termasuklah maksud ini. Manusia itu seorang yang hak dia sebagai rakyat patut dapat, kita tak berikan je. Kita kata negara sebelah tak dapat, Bangladesh teruk pada kita. Kita bandingkan Bangladesh dengan kita. Umpamanya, kita bandingkan Indonesia dengan kita. Kita bandingkan yang tak setara. Wala tabkhasun nas asya'ahum. Jangan kamu kurangkan hak-hak manusia. Hak ni tak sama. Hak isteri seorang suami yang kaya tidak sama dengan hak isteri seorang suami yang miskin. Ini dalam fiqh. Sebab itu dalam bab mut'ah. Mut'ah bukan kahwin mut'ah. Pemberian kepada isteri apabila telah berlaku perceraian. Allah Subhanahu wa taala suruh manusia beri berdasarkan kepada wa'ala musirin qadaru. Kepada yang berkemampuan dengan kadarnya. Kepada yang kurang yang berkemampuan dengan kadarnya.
Suami yang miskin, suami yang kaya, tak boleh bandingkan. Kawan saya bercerai, dia bagi 2,000 saja, sedangkan dia millionaire. Dia tak boleh bandingkan kawan dia yang miskin. Sebuah negara yang kaya tak boleh bandingkan dirinya dengan negara yang miskin. Sebuah negara yang mengeluarkan petroleum tak boleh bandingkan dengan negaranya yang tidak mengeluarkan petroleum. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kamu kurangkan hak-hak manusia. Masa ni 5 minit, tapi saya nak sentuh sikitlah tentang bajet ni, Dr. Usam, ahli ekonomi. Saya suka dengan beberapa istilah yang disebut oleh sebahagian penulis ekonomi tentang bajet. Budget is all about choice. Budget ni ialah mengenai pilihan. RM1, dia kata RM1 here means RM1 less as well. RM1 yang dibelanjakan di sini berarti kurang RM1 di sana. Saya nak contoh. Kita suami, kita ada gaji sebulan. Gaji sebulan kita katakanlah RM5,000. Isteri kita ambil belanja macam mana pun dalam RM5,000 tu lah. Kalau isteri kita ambil beli beg tangan sampai RM1,500, tidak bererti gaji kita dah jadi RM6,500. Gaji kita tetap RM5,000. Cumanya dia akan short perbelanjaan kerana dia beli beg tangan mahal bulan tu. Bahagian yang kita nak bayar yang lain jadi kurang. Saya nak faham benda basic lah tentang hal ni. Apabila kita tengok kerajaan belanja satu benda, dia lebihkan pada education, dia tentu kena kurangkan bahagian yang lain. Kalau dia lebihkan BRIM, dia kena kurang bahagian yang lain. Bukan kata kalau dia lebihkan BRIM, duit baru tambah masuk. Tak, dia belanja banyak tu. Cuma macam mana dia nak pusing duit tu. Tidak bererti kalau dia bagi lebih pada bahagian ini, bahagian lain akan mendapat juga lebih, bahagian lain akan kurang. Kerana dia akan ambil daripada banyak tu saja. Kalau dia ada 300 juta, 30 bilion ataupun 300 bilion, maka dia akan pusing dalam 300 bilion itu untuk membolehkan di sana sikit. Kalau dia terlebih di sana, dia kena terkurang di sini. Maka kita jangan terlalu seronok kerana apabila mainstream media, apabila datang bajet, dia akan fokuskan kepada goodie stock, kepada benda-benda berapa banyak bulan kita dapat bonus dan seumpamanya. Sebenarnya bila dia bagi di sana, dia kena bahagian yang dia kena potong. Sebab itu bajet ialah soal efficiency dan accountability. Bajet ialah soal, ini juga yang disebut oleh Nabi Shu'aib alaihi salam. Bajet ialah soal bagaimana kita menguruskan dengan betul. Kecekapan. Pertama, accountability. Kita kena tanya. Bukan soal banyak mana dia nak buat. Sejauh mana kejujuran wang ini dibelanjakan. Yang kedua, sejauh mana kecekapan, effectiveness benda itu diuruskan. Keberkesanan wang itu. Di atas kertas memang cantik, tapi keberkesanan. Dan ini yang selalu kita sebut. Saya ingat, ini saya nak sebut sebagai muqaddimah. Kerana kalau kita tengok, kita laporan audit tahun ni, bising. Sekarang orang dah diam. Tahun lepas pun bising juga. Kemudian kita diam. Kemudian tahun ni bising, pistol jatuh dalam laut dan seumpamanya. Kemudian kita bising, datang bajet, kita diam. Ini soal accountability. Wang yang begitu banyak. Dan bila dengar bunyi bajet besar, bukan tanda baik. Dan dia kecil juga bukan bertanda baik. Baik buruknya bagaimana harta itu dibelanjakan dengan jujur dan amanah. Dan kemudian dia dibelanjakan dengan cara yang berkesan. Dan ini mungkin akan kita sentuh pada sesi-sesi yang berikutnya. Okay, terima kasih. Saya ingat habis 5 minit lebih.
Okey, terima kasih pada Dr. Mazhar atas ulasannya. Kita masuk pada sesi yang kedua. Satu soalan mudah saja kepada kedua-dua ahli panel dan boleh jawab di meja lah. Dalam bajet baru ni sebenarnya ada satu hadiah yang sangat baik yang telah diberikan oleh pihak kerajaan persekutuan kepada semua rakyat Malaysia, iaitu GST. Kita rajin dengar tak rajin dengar tu tak tahulah, tapi itu adalah satu perkara yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan, satu sistem percukaian baru yang akan menggantikan percukaian cara lama. Cukai ini maknanya cara KJL untuk cari pitih. Dulu SST akan ditukar kepada GST yang diumumkan akan berkuat kuasa pada 2015 nanti. Bermula dengan 6% dan sebagainya. Cuma saya tak tahulah sama ada kita faham tidak faham. Tapi saya nak minta secara ringkas ulasan daripada Datuk Husam berkaitan dengan GST ini secara keseluruhannya ataupun secara umumnya, adakah ianya baik untuk rakyat, baik untuk negara ataupun baik untuk masyarakat kita ataupun lagu mana? KJS sebut memang dia baiklah kerana apabila dilaksanakan GST akan bertambahlah hasil kerajaan. Tapi kita tidak kerajaan ini, bagaimanakah sebenarnya kesan GST kepada Malaysia dan kepada masyarakat yang ada di Malaysia ni? Dipersilakan. Sebelum saya sebut GST ya, GST adalah cukai berdasarkan perkhidmatan dan barangan. Tiap-tiap barang yang kita beli, kita kena bayar cukai. Dan dikenakan asas cukai adalah 6%. Yang juga beri kesan kepada seluruh warga Malaysia adalah pengumuman kenaikan harga gula. Ya. Dan alasannya adalah untuk mengurangkan kencing manis di kalangan rakyat jelata. Isu ini adalah isu yang lebih besar kepada kita dari segi penguasaan monopoli beberapa orang terhadap keperluan utama rakyat jelata seperti gandum, beras, susu, gula dan perkara-perkara yang lain. Hanya satu orang diberikan lesen untuk mengimport. Bahkan termasuk untuk ekspor juga kita ada AP ya, yang dipanggil AP ya. Permit mengimport dan permit mengekspor. Nak hantar minyak sawit keluar negara, kita perlukan AP ya. Nak import gula, gandum dan beras, kita kena ada AP. Kena ada permit yang diberikan oleh kerajaan dan kerajaan beri pada individu ataupun syarikat monopoli. Di mana dalam kes gula, ya, syarikat ini telah mendapat keuntungan berbilion ringgit. Dalam kes beras, syarikat ini mendapat keuntungan berbilion ringgit. Apa kata? Yang pertama, kerajaan mendedahkan siapakah orang-orang ataupun syarikat-syarikat yang mendapat hak eksklusif mengimport barangan keperluan utama negara kita. Yang kedua, boleh tak keuntungan itu? Ya, keuntungan itu kita bagikan balik pada rakyat jelata. Ya. Kenapa orang persorangan ini ada hak dan tidak diberikan hak itu kepada semua orang? Kita amalkan dasar terbuka. Dalam kes beras, hujah UMNO beri pada Syed Mokhtar gula pada Syed Mokhtar adalah kerana nak mengkayakan orang Melayu dari segi ekonomi supaya dapat bersaing dengan orang bukan Melayu. Ini hujahnya. Ya. Tapi soalnya, adakah Syed Mokhtar seorang orang Melayu? Adakah kita bukan orang Melayu? Sehingga kita tak dapat import beras dan gula sebagaimana Syed Mokhtar. Apa kata kekayaan Syed Mokhtar itu kita bagikan pada 1,000 orang Melayu yang lain? Atau 10,000 orang Melayu yang lain. Jadi, saya nak menyokong pandangan Dr. Mazhar tadi bahawa pengurusan ekonomi Yusuf, ekonomi Shu'aib dan kerapnya masyarakat pedagang umat Nabi Shu'aib juga satu modal yang kita boleh bahaskan.
boleh jadi YB Baihaqi boleh adakan satu convention ekonomi supaya Dr. Mazhar bentang ekonomi Nabi Shu'aib, saya bentang ekonomi Nabi Yusuf, dan jangan lupa ekonomi Nabi yang lain, termasuk Nabi Nuh alaihi salam, ya. Kita sekarang dalam bulan Ramadan, dalam bulan Muharram, ya. Bulan Muharram, bulan Ashura. Kita buat Ashura, tapi kita tak tahu apa sejarah Nabi Nuh dan apa ekonomi yang dibawa oleh Nuh alaihi salam, ya. Boleh jadi bila buat Ashura zaman Nabi Nuh, kalau ikut kerajaan Malaysia tak payah masuk gula, ya. Tak payah masuk gula, kerana kalau pakai gula kencing manis. Jadi bagaimana saya lebih tertarik dari segi bagaimana kita boleh berdepan dengan Barisan Nasional Kerajaan Malaysia untuk membongkar semua ini, ya. Kalau Dr. Mazhar ambil tajuk tentang laporan audit, kenapa saya tak sentuh dalam ucapan saya? Saya dah jemu dah laporan audit ini. Saya ingat saya antara yang pertama membahaskan tentang laporan audit semasa saya jadi ahli parlimen dulu. Saya baca alhamdulillah ke semua laporan audit agensi-agensi dalam negara kita. Termasuk laporan Petronas. Laporan akaun Petronas, bukan audit Petronas, ya. Kita tak pernah ada audit oleh Ketua Audit Negara tentang Petronas, ya. Padahal ini kehendak perlembagaan. Dalam perlembagaan, Ketua Akauntan Negara boleh memeriksa bukan sahaja agensi kerajaan, tetapi mana-mana anak syarikat yang ditubuhkan oleh kerajaan. Walaupun Petronas didaftarkan di bawah akras syarikat, Ketua Audit Negara ada kuasa untuk memeriksa akaun Petronas. Duk periksa akaun kecil-kecil, bagus juga. Akaun Petronas ratus bilion ini yang lebih layak diperiksa. Dan Petronas kadang-kadang rugi dalam pertukaran asing 1.5 bilion satu tahun. Dia rugi kerana anak-anak syarikat ditutup. Satu-satu anak syarikat rugi kadang-kadang 500 juta satu anak syarikat. Kita tak pernah dibentangkan, kita tak pernah tahu benda ini. Soal sekarang, bagaimana kita nak berdepan dengan Barisan Nasional untuk membongkar perkara-perkara ini secara yang berkesan. Kalau masuk dalam Dewan Rakyat, tak ada kesan sangat. Laporan audit, tak ada kesan. Sekarang isu-isu ekonomi ini, kalau kita tidak kemudikan, akhirnya yang ranap adalah seluruh Malaysia, seluruh negara kita. Kita tak masuk isu hutang. Kerana pada pendapat saya, kalau kita bentang hutang pun, tentang rasio, nisbah hutang berdasarkan pada pengeluaran negara kasar yang dah sampai limit yang ditetapkan dalam perlembagaan negara kita, dalam ketetapan ekonomi negara kita adalah 55%. Kita dah 54.8%. Tinggal 0.2% lagi nak sampai limit. Kalau sampai limit tu banjir kita. Tenggelam habis rakyat Malaysia. Negara kita akan jadi, rating duit akan jatuh, mungkin kita akan bankrupt. Tapi kalau kita beritahu isu ini kepada orang ramai, macam Dr. Mazhar kata, makcik-makcik tak faham. Jadi GST ni saya mengambil sikap, kita biarkan dia laksanakan. Kita jangan duk bising sekarang. Ya, macam Dr. Mahfuz dulu. Dia hentam banyak BN sungguh-sungguh masalah EES. Saman ekor, saman kamera. Sehingga Najib batalkan. Saya merungut pada Datuk Mahfuz. Entah pasal apa suruh dia batal. Pergilah dia laksanakan dulu, baru kampung ni marah. Pilihan raya baru ni insya-Allah kita menang. Nah, ini kaedah rakyat Malaysia, ya. Khususnya orang Melayu. Kalau kita tak bagi dia rasa, kita duduk terang dulu, syarah dulu, buat habis duit kita, buat habis tenaga kita. Biar dia rasa. Tapi pelaksanaan ini 2015, kan. 2015, pilihan raya kita 2017, 2016. Saya jangka dia tak akan kenakan secara menyeluruh pada tahap-tahap permulaan. Rasa sebenar keperitan GST hanya boleh dirasakan selepas pilihan raya yang sekali lagi. Pakatan Rakyat telah buat pendirian kita menolak GST, ya. Jadi saya selari dengan pendirian Pakatan Rakyat. PAS juga telah menolak GST, tetapi elaboration ataupun kupasan lanjut biar berjalan. Kita rasa orang marah itu lebih berkesan daripada kita jelas, orang faham, lepas tu rasa tak jadi rasa, kita pula menjadi masalah. Jadi
saya rasa kita kena ada spellet jugalah. Ya, kena ada spellet juga. Biar BN buat dulu, ya. Biar BN buat dulu, dekat dengan pilihan raya baru kita pergi cek. Itu pun harap-harap orang kampung ni, kadang-kadang setengah orang kampung ni macam BRIM, ya, ancaman kita, ya. Ancaman kita adalah BRIM. BRIM dalam taklimat bajet Datuk Najib, penerima BRIM boleh di-coverkan, diberikan perlindungan insurans takaful berkelompok. Ya, kalau setakat saya tak pergi, Datuk Doktor. Saya ikut dalam radio aja, ya. Tapi saya dengar dalam ucapan itu, penerima BRIM akan menerima perlindungan takaful berkelompok, lebih kurang idea kifalah negeri Kelantan. Dalam sistem kifalah, Saudara Syakur pun ada sini, kita pernah bincangkan untuk berikan perlindungan berkelompok. Boleh jadi bocor idea ni, perbincangan ni. Dapat pada Datuk Najib buat dulu, ya. Kalau kita pattern mungkin saya dapat duit sikit lah, tapi dah tak pattern, dapat kat dia lah idea tu. Menyebabkan orang terima BRIM ini akan lagi solid dengan UMNO Barisan Nasional. Maknanya Najib dah plan untuk 4 tahun akan datang, dia nak jadikan penerima BRIM ni adalah penyokong tegar UMNO Barisan Nasional. Kalau Kelantan tak neutralisekan perkara ini, atau negeri-negeri lain tak buat satu pilihan atau alternatif program, saya bimbang, ya. Ia berikan kesan yang mendalam dan berjangka panjang untuk mengukuhkan Barisan Nasional. Daripada mana duit dia ambil untuk bayar BRIM dan insurans cover ni? Daripada duit GST tadi. Jadi kalau orang kampung bayar GST, lepas tu dia terima BRIM, dia undi BN balik. Ini dikotomi, pusingan yang kita ada. Bagaimana nak memecahkan pusingan ini? Dia biarkan orang miskin, dia kutip cukai dia, menyeleweng duit dia apa semua. Lepas tu dia guna duit tu balik, penyelewengan yang dia buat orang tak nampak. Macam bayaran konsultan, 7.2 bilion bukan satu benda kecil. Kalau dia ambil komisen 20%, sudah 1.4 bilion. Kalau dia ambil komisen 50%, sudah 3 bilion lebih. Duit rakyat tu dia ambil untuk tujuan-tujuan yang kotor. Tetapi oleh kerana rakyat terima BRIM RM500, 3 bilion, 7 bilion yang hilang tadi, rakyat pejam mata. Ini isu bajet yang sebenar. Bukan masalah angka dia, bukan masalah polisi dia yang diumumkan. Bagaimana rakyat boleh faham bahawa Barisan Nasional telah memperkudakan mereka mengaut kekayaan untuk diri mereka dan beli balik undi dengan peruntukan-peruntukan yang dikenakan, ya. Jadi GST saya sangat berterima kasih pada Datuk Najib, biarlah dia buat. Dan dah 3-4 tempat, bukan sekali ini saya tak komen tentang GST. Saya kata biar dia buat. Naik harga minyak, saya tak kupas kalau saudara-saudara tengok. Naik harga gula pun saya tak ulas sebelum ni. Saya kata biarlah, 5 kali lagi naik harga minyak, lagi baik. Ya, Alhamdulillah. Jadi kalau kita ulas cepat, lepas tu dia tak jadi naik, dari segi kesedaran rakyat kita rugi. Terima kasih. Terima kasih, Datuk. Maknanya biar kena dululah. Masalahnya kena ni khabar ke tak? Kalau kena khabar boleh kira dah. Tak kena tak khabar-khabar. Mari pilihan raya sekali lagi terak pula. Jadi kita nak tanya Dr. Mazhar sikit berkaitan dengan percukaian dalam pandangan Islam. Bagaimana sebenarnya? Adakah ianya dibenarkan ataupun ada garis panduan yang sepatutnya kita tahulah. Dipersilakan. Terima kasih pengerusi. Datuk Usam dia orang politik. Dia tak pergi kena dulu. Saya rakyat marahan, saya kesian kalau kena. Saya kalau nak kena kesian rasa. Kadang-kadang makcik tu dia kena-kena dia tak puas hati, 3 tahun kena kemudian mati, tak ada nak bantah. Siang kalau dia kena 3 tahun tak ada mengundi. Okey. Di dalam urusan siasah ni, agama, dada agama begitu luas. Itu dulu. Bahawasanya, walaupun sebahagian orang nampak macam street bahawa itu, ini tidak boleh di dalam politik. Tetapi Islam dalam urusan politik memberikan kaedah-kaedah umum. Dia tidak macam salat.
Solat ditentukan terperinci. Kita tak boleh buat sendiri dan kita tak boleh tokok tambah sendiri. Dalam politik, dia begitu luas. Termasuklah di dalam masalah percukaian ini. Walaupun ada di kalangan qaul fuqaha yang tidak membenarkan cukai. Tetapi kalau kita lihat bahawasanya secara umum, ini tentang cukai. Kerajaan boleh mengambil cukai jika sekiranya adanya keperluan yang dibuat itu untuk kepentingan negara. Sebab itu disebut tasarrufur ra'i 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah disebut. Tindakan pemerintah kepada rakyat berdasarkan kepada maslahah. Di mana kaedahnya kerajaan tidak boleh menzalimi rakyat di dalam pengurusan pengambilan cukai ini. Saya sebut, bila kita kata setengah para fuqaha, bila setengah orang ahli agama, bila dia baca kata kerajaan boleh ambil cukai, dia lalu bagi tahu rakyat, cukai kerajaan boleh ambil. Lalu kerajaan ambillah cukai sesuka hati yang dia mahu. Sebelum saya nak pergi kepada GST. Sebab tu saya selalu petik dalam banyak tulisan dan juga ucapan saya apa yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Apabila pemerintah pada zamannya cuba mengambil cukai daripada rakyat kerana untuk menghadapi peperangan salib. Peperangan salib penting kerana ancaman daripada negara. Ancaman terhadap negara oleh kuasa luar. Para ulama telah berfatwa membolehkan pemerintah untuk mengambilnya. Tetapi Al-Imam Nawawi rahimahullah, kita orang Melayu ni, kita mazhab Syafi'i. Banyak baca buku Imam Nawawi ya, tapi kita tak baca tentang politik dia. Dia imam, alim, tidak patut naif dalam politik. Imam Nawawi rahimahullah, dia tidak bersetuju pemerintah mengambil cukai pada zamannya. Lalu dia dipanggil. Di dalam sesi soal jawab, dia telah memberikan satu jawapan yang dirakam oleh sejarah. Dia menyatakan, aku mendengar bahawasanya engkau mempunyai kekayaan yang banyak. Engkau mempunyai ratusan hamba yang tali pinggangnya daripada emas. Hamba-hamba perempuan pula ratusan yang mempunyai simpulan ataupun himpunan daripada permata dan emas. Dan Baitul Mal juga mempunyai harta yang banyak. Jika sekiranya engkau telah ambil harta hamba-hambamu, lelaki dan perempuan, dan engkau telah belanjakan wang negara, sehingga kepada keadaan negara memerlukan wang yang baru, ketika itu barulah aku boleh fatwa bahawasanya engkau boleh mengambil cukai daripada rakyat. Tetapi dalam keadaan engkau bermewah-mewahan, orang di sekelilingmu bermewah-mewahan, aku tidak akan berfatwa untuk engkau mengambil cukai daripada rakyat. Ini satu sikap yang bagus yang ditunjukkan oleh Al-Imam Nawawi. Patut orang Melayu, bila kita banyak baca kitab Riyadhus Salihin dan seumpamanya Arba'in Nawawiyah, patut baca sirah Imam Nawawi rahimahullah. Sehingga dia dibuang ke negeri kerana bantah pemerintah dalam urusan percukaian ini. Maka soal bagaimana mengambil cukai, saya taklah nampak, saya bukan anti GST ke apa. Negara-negara maju juga ambil GST ni. Ada GST ni. Tetapi soalnya bagaimana harta itu diuruskan. Saya sebut secara terbuka, bukan orang politik saja. Macam nak cukai subsidi rakyat nak dipotong umpamanya. Saya tahu, okey, kawan-kawan daripada free market school of thought yang tentang idea ekonomi free market ini, mereka memang suka kita bebas daripada subsidi. Tidak ada masalah tentang pembebasan daripada subsidi, tetapi hendaklah adil. Nabi kata, saya selalu ulang, Nabi sebut, innama halakal ladzina min qablikum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuh wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihi al-had. Riwayat Bukhari dan Muslim.
Sesungguhnya binasa orang-orang terdahulu daripada kamu. Apabila orang-orang atasan mencuri, maka mereka dibiarkan. Noble man, noble family, mereka boleh buat apa saja yang golongan bangsawan, mereka boleh buat apa saja. Dan apabila orang-orang bawahan mencuri, dilaksanakan kepadanya hukum had, undang-undang. Dipotong subsidi daripada orang bawahan. Tetapi jika tidak dipotong daripada orang atasan, maka ia tidak adil. Hatta saya sebut hendaklah menyeluruh. Islah mesti komprehensif. Bermula daripada istana-istana orang Melayu. Istana-istana pemerintah. Rumah-rumah mewah orang-orang politik. Sehinggalah kepada rumah buruk dan gerobok buruk makcik di kampung. Islah hendaklah menyeluruh. Jika yang nak dipotong ini semua orang kampung ya. Tapi yang bergelar-bergelar, yang besar-besar, golongan yang tidak boleh disentuh tentang mereka ini. Dibicarakan tentang belanjawan mereka pun salah dan dianggap derhaka. Kemudian orang-orang politik yang mempunyai 1000 justifikasi terhadap apa yang mereka belanjakan. Mereka ini tidak disentuh tentang urusan peruntukan-peruntukan yang mereka dapat. Hanya kita bincangkan untuk orang bawahan. Ini adalah satu sistem ataupun satu penyelesaian yang tidak seimbang. Keadilan mestilah menyeluruh. Hatta orang politik takut nak bercakap tentang berhubung sebahagian bangsawan. Saya sebut menyeluruh secara umum semua. Agama dibina para imam, scholars, ilmuwan Islam hendaklah jujur di dalam membahaskan hal-hal yang seperti ini. Mengambil cukai daripada rakyat boleh jika benar-benar untuk kemaslahatan negara. Tetapi persoalannya ialah adakah benar-benar untuk kemaslahatan negara. Subsidi memang banyak. 2007-2008 saya baca report umpamanya. Contohnya kalaulah 34 bilion subsidi untuk 400,000 orang yang dianggap miskin dalam negara ini. Jika diberikan secara wang, setahun seorang memperoleh RM85,000. Kalau banyak tu subsidi yang disebut. Artinya kalau satu orang miskin dapat RM85,000 satu tahun, boleh mengeluarkan mereka bukan daripada miskin, boleh jadi middle class. Tapi pergi mana duit ini semua? Siapa yang makan benda ni? Dan ini adalah perkara yang mesti golongan sarjana dan seumpamanya. Bukan soal, saya tahu bila kawan-kawan saya kata, Syekh, apa hukum cukai? Itu sangat literal soalan itu. Tetapi kita nak meletakkan soalan itu dalam konteksnya. Saya bukan anti semua yang kerajaan buat. Saya bukan ahli politik yang mahir macam Datuk Usam dan seumpamanya. Saya rakyat marahin macam tuan-tuan. Tetapi saya berhak bertanya. Saya menyokong apa yang baik. Saya juga menyokong bahawasanya ada banyak benda yang baik juga yang dibuat oleh kerajaan. Tetapi banyak persoalan yang juga ditanya tentang ekonomi kita. Gula kita. Kita bukan negara biasa. Pergi kat Perlis kita ada ladang gula. Kita ada minyak. Saya rasa ada negara yang tak ada ladang gula dan tak cakap pasal subsidi. Gula dia lebih kurang harga kita je. Maka ini banyak persoalan yang perlu ditanya dan saya rasa soal cukai ini hendaklah dilihat kepada konteks bagaimana ia diambil dan jawapannya tidak sama berdasarkan kepada kerajaan dan negeri yang menguruskan cukai itu. Yang penting ialah tasarrufur ra'i 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tindakan kerajaan ke atas rakyat hendaklah dibuat berdasarkan maslahah. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Mazhar. Sebelum saya buka kepada persoalan daripada tuan-tuan dan puan-puan, diumumkan bahawa dewan ini adalah dewan bebas rokok. Pasal ada orang mengadu, bang wasak rokok kat mana tu tahu? Beli-beli mahadah tu rokok tu. Dia lagi masuk dalam dewan.
Saya akan buka soalan ini kepada saudara-saudara yang ingin bertanya dan akan dijawab oleh ahli panel kita. Sila nyatakan nama, daripada mana dan soalan ringkas dan kepada siapa ditujukan. Dipersilakan. Mic ada 1, 2, 3, 4. Okey, dengar. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. kepada semua yang hadir. Nama saya Anwar Bukhari bin Haji Hamid. Saya ada satu soalan untuk Yang Berhormat Datuk Usam dan satu soalan untuk Yang Berbahagia Doktor. Soalan saya kepada Yang Berhormat Datuk, kenapakah semasa Datuk menjadi orang penting dalam Kerajaan Negeri Kelantan, Datuk tidak mengambil inisiatif untuk mewujudkan satu industri tebu yang boleh menghasilkan gula. Datuk lebih mementingkan kambing Jamunapari dan koridor depu semasa itu. Apa alasan JIK kepada rakyat Malaysia? Okey. Soal lagi. Satu untuk soalan kepada Dr. Mazhar. Saya tengok Dr. Mazhar ni seorang yang berkecuali. Tetapi kenapakah semasa pilihan raya baru ni Dr. Mazhar kelihatan mengiringi calon yang menentang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sedangkan rakyat Malaysia semua tahu Siapa dia tu? Datuk Mazhar Iringi siapa? iringi calon yang menentang Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen Kebab Pasu gitu. Hai. Tu kau ke tu? Anwar Ibrahim di mana tanding? Kebab Pasu di Parlimen Pematapau, sorry. Takut tu kau ke lah. Tak. Saya nampak Dr. Mazhar masa tu dalam TV. Okey. Terima kasih. Nah, soalan saya, apa alasan Dr. Mazhar mengiringi calon yang menentang Datuk Seri Anwar Ibrahim sedangkan semua maklum bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni adalah seorang yang dizalimi. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Berterus terang. Tapi hak pasti Dr. Mazhar dia mengundi ya. Mengundi ke apa tak tahu. Kita ambil soal lagi untuk satu-satu ahli panel. Hak belakang ni, hak tengah ni tak ada. Muslimat boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya nak tuju kepada Mic tu kena pusing kau ni sikit. Gitu. Kau mampu tunggu? Tanisha, okey. Saya nak tujukan soalan ni kepada Datuk Usam lah. Okey. Tentang bajet yang dibentang oleh Barisan Nasional ni, memang kalau dalam Dewan ni kata semuanya tak setujulah. Tapi kita tak boleh bincang ni sebab kita tuju pun, sebab ni sama sendiri yang dijawabnya. Saya nak tanya tentang bajet yang Datuk Najib buat, BN buat sebelum satu hari itu, bajet telah yang PR buat pun ada juga bajet yang dibentang oleh PR. Jadi kepada siapa PR ni? Pakatan Rakyat baik bentangkan bajet ni. Sebab kalau kita tengok ulasan dalam akhbar harakah ke dalam keadilan ke, memang bajet yang disediakan oleh, yang dirancang oleh Pakatan Rakyat ni jauh lebih baik daripada bajet yang dibentangkan oleh kerajaan yang diluluskan di Parlimen baru ni. Tapi kepada siapa yang bajet yang Datuk Seri Anwar dan mungkin yang Datuk Usman juga terlibat dalam ekonomi ni, kepada siapa dibentangkan bajet itu? Okey. Terima kasih. Okey, faham. Satu soalan lagi untuk Mazhar kalau ada sebelum kita bagi jawab. Untuk Dr. Mazhar. Tengah ni tak ada? Pihak belakang tu? Suruh jawab dulu. Kita suruh jawab dulu lah. Silakan Datuk Usam dulu. Terima kasih pada dua orang yang bertanya ya. Saya jawab yang pertama dulu ya. Kenapa masa saya jadi exco tak tanam tebu ya? Kalau tanam tebu kita boleh guna gula yang lebih murah ya.
Dia bukan saja masalah tak tanam tebu ya. Beras yang kita tanam ni pun dikontrol oleh Bernas juga. Ya. Subsidi, jumlah subsidi, pembeli tunggal adalah Bernas. Kerana kita mengamalkan sistem monopoli. Pada waktu itu melalui SCDC saya telah berbincang untuk mendapatkan kebenaran mengimport gula dengan tidak melalui syarikat yang dilesenkan oleh Kerajaan Persekutuan. Kerana pada waktu itu harga gula di pasaran dunia lebih rendah daripada harga gula yang dijual pada rakyat jelata. Dalam ekonomi disebut ekonomi melepas, opportunity cost. Kalau kita ada satu keping tanah, kita boleh tanam gandum di Kelantan. Tetapi gandum di negara Eropah, gandum di Australia, gandum di China lebih subur daripada gandum yang kita tanam di Kelantan kerana cuaca. Lalu kita tanam padi atau tanam rambutan atau tanam durian kunyit. Ya. Tanah yang seekar tadi. Kita beli gandum daripada luar negara. Kerana Allah telah bentukkan bumi ini sedemikian rupa. Ada negara yang ada kelebihan dalam bidang tertentu, kekurangan dalam bidang tertentu. Negara lain dia kurang bidang tertentu, dia lebih bidang tertentu. Dalam ekonomi dipanggil sebagai teori ekonomi yang melepas. Di mana kos melepas ya. Di mana kita menggunakan, memanfaatkan sumber-sumber ekonomi kita untuk yang paling baik bagi sesuatu masa. Oleh kerana itu gula bukan tanaman yang terbaik untuk negeri Kelantan khususnya, kerana di negara-negara lain sebenarnya harga tanaman tebu lebih luas dan lebih murah. Tinggal lagi orang tengah duduk di tengah. Ini masalah dia. Kita sekarang nak hapuskan orang tengah itu yang mengaut kekayaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapannya 2-3 hari lepas memberi contoh bagaimana Syed Mokhtar bila dia ambil alih syarikat gula dan beras ini, keuntungannya berbilion ringgit dalam 1 tahun. Jadi kenapa saudara tak tanya soalan tentang orang tengah tadi? Saya rasa mesej saya ni gagal, tak sampai. Ya, duk pergi tanya kenapa tak tanam tebu. Ya? Kalau saya tanya balik, encik tak tanam tebu ke rumah? Buat mesin sendiri, buat gula sendiri. Kenapa tak tanam tebu kat rumah? Kerana kosnya adalah lebih tinggi ya, berbanding dengan kita beli di pasaran antarabangsa. Tinggal lagi orang tengah duduk di tengah, itu isu ekonomi yang kita kena kendalikan. Baik, tentang kambing ini, bukan mesti kambing zaman hari. Ini masalah kita, kadang-kadang otak kita ni terpaku begitu rigid ya. Kita ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kitab rujukan saya dalam hal ini adalah Islahul Mal. Islahul Mal oleh Ibnu Abi Dunya. Banyak bab-bab dalam kitab ini ya. Bab ternakan. Dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syatun kata Rasulullah, siapa ada 1 ekor biri-biri betina, Allah akan keluarkan dia daripada kefakiran. Kan itu satu pelan ekonomi yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang selalu kata rakyat Kelantan miskin. Rumput begitu banyak. Daun, semua daun kambing begini makan. Daun balik angin kambing makan. Ya. Daun peta belalai kambing makan. Kenapa kita tak ada satu industri penternakan? Kenapa kita kena import daripada negara luar? Ya. Padahal Allah jadikan bumi kita begitu subur. Ada yang telah mengambil idea ini di luar daripada Kelantan, di Kelantan sendiri. Saya melawat baru ni di Gurun, di Yan, di Changlun. Beribu kambing biri-biri dia. Berjuta-juta ringgit dalam masa 3 tahun baru dia buat. Dia berjaya. Kunci dia kalau saya nak berikan di sini ya, kejayaan ekonomi salah satu yang kita perhatikan adalah faktor boroh. Boroh ya. Kalau orang kita malah kerja ataupun kita banyak kerja lain yang lebih untung, kita malah jaga kambing biri-biri. Apa yang orang ni buat? Dia bawa 5 orang buruh daripada Indonesia, buruh daripada Indonesia jaga ladang dia. Dia boleh untung. Begitu juga kita lihat
penjajah sebelum ini, Belanda, British, mereka datang guna boroh dengan harga murah di rantau Asia, mereka mengaut kekayaan dengan perdagangan kopi, rempah, cengkeh dan lain-lain. Jadi, kenapa program ini tidak diteruskan? Itu soalan yang patut ditanya. Ya. Saya sebelum ini tidak mengulas tajuk ini. InsyaAllah kalau ada ruang saya boleh ulaskan. Kerana orang yang memfitnahkan ataupun membangkitkan perkara ini, dia tak faham tajuk kedudukan satu-satu perkara. Ya. Jadi, kalau kita bahaskan industri ternakan secara yang lebih profesional, saya yakin Malaysia mampu menjadi pengeluar ternakan yang besar. Kerana kita mempunyai semua keperluan untuk binatang ternak hidup dengan subur di bumi Malaysia. Tinggal lagi rumput yang kita ada tu kita ganti dengan rumput lain. Ganti rumput tu benda satu benda yang kecil, satu benda yang mudah. Kita beli benih, kita gala, kita tabur rumput minyak misalnya. Jadi kambing kita boleh makan rumput yang berkalori tinggi. Gaharu. Bila kita nak buat satu ekonomi yang sudah sebati dengan muka bumi negara tersebut, negeri tersebut. Gaharu ni saya baca laporan oleh Jabatan Perhutanan. Gaharu yang Allah SWT telah tumbuhkan di dalam hutan-hutan di negeri Kelantan. Di seluruh semenanjung Malaysia, bilangan pokok gaharu dalam hutan Kelantan adalah yang paling banyak sekali. Saya lupa berapa juta bilangan pokok gaharu yang tumbuh dalam hutan-hutan kita. Sedangkan harga gaharu dunia telah meningkat berkali ganda. Ia dianggap sebagai juga emas dalam bidang kewangian. Ya. Adakah projek gaharu ini gagal? Saudara melawat kilang ladang PMBK sawit yang telah dinilai lebih daripada 72 juta ringgit pada hari ini. Ya. Ladang-ladang yang kita ada tu dah bernilai 72 juta ringgit. Hanya seluas 350 ekar. Apa bayangkan kalau kerajaan kita guna pakai semua pokok gaharu yang ada yang telah ditumbuhkan oleh Allah dalam hutan Kelantan ni, insya-Allah kita adalah antara negeri yang paling kaya. Sebab itu kita tak boleh tebang hutan sewenang-wenang. Kerana dalam hutan-hutan tersebut ada khazanah-khazanah yang hari ini kita belum tahu khasiat dia. Ya, dalam surah Syu'ara, inna fi zalika, Allah gunakan bila Allah sebut tentang tumbuh-tumbuhan. Inna fi zalika. Setakat yang saya baca, ahli tafsir kata inna fi zalika yang merujuk kepada pokok-pokok tadi bermakna tiap-tiap pokok itu dengan segala daunnya, akarnya, batangnya adalah mempunyai tanda-tanda kebesaran Allah. Hari ini kamu tak tahu. Esok mungkin kamu tahu. Ya. Soalan kedua. Kepada siapa Pakatan Rakyat bentang bajet ni? Kepada tuan-tuan lah. Iaitu rakyat Malaysia bila baca dua bajet. Satu bajet Pakatan Rakyat, satu bajet Datuk Najib. Datuk Najib dia ada pegawai dia ada kerajaan, dia ada khazanah, Kementerian Keuangan, dia ada konsultan, dia ada segala macam. Keluar bajet macam tu je. Bajet kita buat di kalangan 5-16 orang. Geng-geng kita duduk sekali, bahas, kemudian ambil contoh-contoh negara lain. Prinsipnya berbeza. Prinsip kita bila kita buat bajet ini, walaupun maklumat kita adalah terhad, bagaimana mencapai kemaslahatan yang disebut oleh Dr. Mazhar tadi untuk rakyat jelata yang paling baik. Itu prinsipnya. Bukan nak cari duit untuk mengkayakan diri pemimpin-pemimpin. Itu konsep asasnya. Datuk Zahid, Menteri Dalam Negeri kata, Pakatan Rakyat punya bajet 15% je terpakai. Dah hebat tu. 15% dalam tak ada kerajaan, bajet kita ni baik. Dan banyak hal bajet kita ni termasuk manifesto kita dalam kes penurunan harga kereta. Ya. Penurunan harga kereta. Kita Pakatan Rakyat yakin harga kereta boleh diturunkan. Ya, kalau saudara tak yakin, saudara pergi Thailand. Harga kereta di Thailand murah. Malaysia mahal. Hanya beza sempadan. Kita kata kita boleh turunkan harga kereta. Barisan Nasional tiru kita masa tu, isytihar turun harga kereta, tapi dia tak turunkan harga kereta.
Dia turun hanya 2-3 buah kereta. Yang lain-lain masih lagi kekal, ya. Jadi kita telah ditipu oleh Barisan Nasional, ya. Jadi maksud saya, kalau rakyat rasa Pakatan Rakyat ni pandai buat bajet Pakatan Rakyat lebih baik, masa mengundi Pakatan Rakyat lah. Jadi tiap-tiap tahun kita bentang bajet kita. Dan orang kata bajet kita baik. Tapi masa mengundi pilih bajet yang tak baik. Ini jadi masalah kepada kita, dan ini bukan masalah orang politik atau tidak orang politik. Saya hanya nak mudahkan saudara faham. Sebenarnya ini adalah pandangan orang Merahin. Saya pun orang Merahin, ya. Saya orang Merahin, bukan mesti jadi orang politik tak jadi Merahin. Tak betul macam tu, ya. Orang politik juga Merahin, ya. Macam saya lebih lagi Merahin, ya. Pasal dah tak ada jawatan apa semua, Merahin lah. Jadi cuma orang politik kelebihan dia memudahkan orang faham. Kalau kita panjang meleret, bukan Dr. Mazhar panjang, ya, bukan saya tak kata Dr. Mazhar panjang, nanti panjang pula perbahasan tu, ya. Ialah untuk memudahkan tuan-tuan puan-puan faham. Kerana tu kita bentang bajet kita sendiri, dan patut kerajaan Malaysia terima kasih kerana kita telah, kadang-kadang kita bentang lebih awal, bukan kadang-kadang lah, tiap-tiap tahun kita bentang lebih awal. Pernah satu masa tahun berapa, 3 tahun lepas, ya. Masa tu saya pun terlibat dalam penyediaannya. Kita buat anggaran, unjuran tentang perkembangan ekonomi, ya. 100% biji dengan yang dibentangkan oleh Datuk Seri Najib. Walaupun kita tak ada kerajaan, tapi berdasarkan angka-angka yang ada, berdasarkan analisa-analisa yang dibuat oleh pelbagai pihak, berdasarkan maklum balas oleh pakar-pakar yang ada dalam pasaran, kita telah dapat merangka bajet kita dengan parameter ataupun asasnya adalah untuk mencapai kesejahteraan tertinggi bagi rakyat Malaysia. Ini yang hilang dalam negara kita, ya. Yang hilang dalam negara kita, kalau saya boleh simpulkan daripada ekonomi Nabi Syaiib yang dibentangkan oleh Dr. Mazhar, adalah pengurusan beramanah keuangan dan khazanah negara kita. Saya buat contoh ringkas. Kita ada dulu Empayar Melaka. Pada waktu Empayar Melaka ada, Singapura tak dipandang apa, ya. Singapura tu kecil, tempat jin bertendang, penuh dengan semak samun. Melaka sudah jadi satu empayar. Bagaimana Empayar Melaka boleh muncul? Segala kekayaan perdagangan negeri serantau, Demak, Kediri, Maluku, Aceh dan lain-lain dibawa ke Melaka. Jawapannya adalah kerana kepimpinan politik yang beramanah, yang jujur, dan pengurusan ekonomi dan keuangan dan masyarakat yang mampan pada waktu itu. Saya telah baca satu buku yang dia menulis ini asas paling penting. Lalu muncullah Empayar Melaka. Sekarang adakah kedudukan Melaka tidak lagi strategik? Jawabnya masih strategik. Selat Melaka belum tertimbus. Selat Melaka ada di situ. Kenapa Malaysia tak boleh memanfaatkan Melaka? Kerana memanfaatkan kedudukan strategik kita, bukan sahaja Melaka, negeri-negeri yang lain juga, termasuk pengeluaran minyak, adalah kerana kita rasuah, kita korup. Saya rasa kita kena clear tang tu, ya. Ada pun kerajaan tu semua baik, ada baiknya, ada tak baik. Ini yang jadi payah kita nak pilih ni, bukan saya nak selisih dengan Dr. Mazhar, ya. Jadi kalau kita kata ada baik, ada tak baik, memanglah macam tu. Ada baik, ada tak baik. Macam kata perompak, dia pergi rompak, tapi ada dia sedekah duit, jadi baik juga, ya. Tetapi dia telah melanggar prinsip-prinsip asas kenegaraan yang membatalkan baik dia tadi. Saya nak duduk situ, ya. Ni saya bukan nak buat berselisih ni, ya. Saya buat lain aja, ya. Kita sama-sama geng ni, dia Dr. Mazhar ni kalau boleh saya nak suruh dia jadi ahli parlimen baru ni, tapi dia miss tak dalam bertanding, ya. InsyaAllah pilihan raya akan datang, Dr. Mazhar kita nak ada dalam parlimen. Kalau Ustaz Bayaki nak pergi kawasan parlimen Kubang Kerian ni, kita bagi Dr. Mazhar duduk di Kubang Kerian, ya. Orang macam ni kita nak ramai dalam parlimen Malaysia. InsyaAllah kita boleh buat perubahan. Yakin. Kita perlu berubah, ya. Prinsip asas apabila satu-satu kerajaan tadi macam Imam Nawawi. Imam Nawawi, saya study. Surat tu saya study. Dan dia dibuang ke Nawar, ya.
Kemudian raja bertaubat. Raja minta dia balik semula ke Damsyik. Imam Nawawi kata, aku tak balik semula ke Damsyik sebelum gubernur ni mati. Itu prinsip, ya. Kalau nak kira raja tu memang baik. Kerana gubernur tu bukan raja, ya. Gubernur tersebut dalam sejarah adalah seorang yang suka berjihad. Dia bukan sekali berjihad. Acap kali dia ajak rakyat berjihad. Lawan orang bukan Islam, orang kafir yang menentang, yang nak cuba nak jajah empire Islam pada waktu itu, ya. Jadi cukai yang dinaikkan tadi adalah cukai untuk mengutip perbelanjaan bagi pembelian senjata untuk berjihad lawan musuh. Tapi Imam Nawawi, dia punya prinsip adalah, betul awak ada baik, ya. Tetapi ini prinsipnya. Jadi kalau prinsip ini dilanggar, Imam Nawawi kata, saya tidak akan kembali ke Damsyik sebelum gubernur ni mati. Ya. Dan sebab itu Imam Nawawi juga dikebumikan di Nawa, kampung asalnya, kerana dia tak sempat balik semula ke Damsyik walaupun telah dijemput semula oleh gubernur tersebut selepas gubernur ni insaf, ya. Jadi saya rasa kita sudah jelas di situ. Adapun harga gula tu tak payah tanam tebu lagi, ya. Kita kerajaan Malaysia perintah, kita tak payah tanam tebu, ya. Kita teruskan tanam apa-apa yang kita ada ni, tapi kita hapuskan monopoli. Kalau kita hapuskan monopoli, insya-Allah harga gula boleh diturunkan, harga beras boleh diturunkan, harga gandum boleh diturunkan, harga susu untuk bayi boleh diturunkan, harga kereta boleh diturunkan, harga minyak boleh diturunkan. Sekian, wassalamualaikum. Terima kasih. Cuma saya ingat kalau dalam bak kambing tadi, asas yang telah dibuat oleh Datuk Ustam rasanya berjaya dah. Lah ni orang tak tanya dah bakar air, tanya bakar kambing semua. Majlis gapo-gapo bakar kambing, tak ada bakar kambing tak pergi dah. Nasi kambing semua sekali. Dulu nak beli kambing pun surah mahal dah. Jadi untuk Dr. Mazhar, betul ke doktor ni berkecuali? Terima kasih kepada saudara yang tanya tu. Dia keliru Kubang Pasu dengan tempat Mahathir dengan tempat Anwar. Sebenarnya pertama saya pengundi Pematang Pauh. Itu dulu. Mungkin orang tak tahu, dia ramai orang ingat saya duduk. Ramai orang ingat saya orang Perlis sebab saya jadi mufti Perlis. Sebenarnya saya bukan orang Perlis. Dan tak ada adik-beradik pun di Perlis. Saya dijemput menjadi mufti Perlis dan kemudian saya balik ke Pulau Pinang. Yang bertanding menentang Datuk Seri Anwar Ibrahim itu ialah Dr. Mazlan Ismail. Dia itu ialah bekas Ketua Pemuda PAS Negeri dan saya ingat dia bekas Timbalan Pusuruhjaya PAS Pulau Pinang juga. Dan dia dulu, semasa zaman dia dulu baik dengan ayah saya. Kemudian dia jadi grantor saya semasa saya pergi ke Jordan. Saya pergi Jordan sekali ni YB Bahagi ni. Dulu saya belajar bawa kereta dengan dia bawa kereta laju. Bila pilihan raya, ini pun saudara kita dia mungkin miss, tapi saya sudah buat kenyataan. Bila pilihan raya, dia dalam kawasan saya dan dia datang ke rumah saya. Dan kita, siapa saja datang ke rumah ni kita kena terima lah, kan. Bezanya dia datang rumah saya dengan rumah orang lain tu, masa datang rumah orang lain tak ada apa, tapi bila datang rumah saya wartawan penuh. Semua ambil gambar TV, dia salam saya, semua penuh lah. Dan saya tak cakap apa. Kalau saudara tengok saya tak cakap apa, saya tak kata apa. Saya kata dia datang sebagai tetamu, dia baik dengan bapak saya kata, dan dia dulu grantor saya sebagai tetamu. Jadi mengiringi tu ayat tu tak apa nak betul. Datang menziarahi tu betul. Bukan saya ziarahi dia ziarah saya. So sebagai kawan-kawan juga, dia pun kawan orang PAS juga. Dia dulu ada jawatan dalam PAS. Dan kemudian masa saya masih lagi sekolah menengah, dia dah bawa saya pergi banyak program-program Islam, tamrin dan seumpamanya. Saudara Dr. Mazlan ni dah tanya saya sebut lah. So saudara, dan saya telah buat penjelasan tu dalam Facebook. Mungkin saudara tak sempat baca Facebook, baca pitchbook ni, jadi saya. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Jawab dah tu.
Tapi mengundi, cuma tak mengundi, tak boleh rakyat lah mengundi ke apa tu. Undi itu rahsia. Untuk makluman bersama dengan kita sebenarnya ada seorang Profesor Dr. Muhammad Agus Yusof. Prof, sila masuk. Dia 6 hari dengar, tapi saya kata kalau mari kena jawab soalan lah kalau orang tanya. Profesor Agus. Ada lagi soalan? Kita ada lagi dalam ada masa lagi. Saya akan rakyatlah kita berhenti pukul berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mana ni? Belakang? Okey. Saya Amin dari Tumpat. Ingin bertanyakan soalan kepada Dr. Asri. 2 soalan. Pertama berkait dengan Syiah. Yang kedua berkait dengan hudud. Syiah dengan? Hudud. Hudud, okey. Okey, berkait dengan Syiah, nak tanya Dr. Asri. Adakah kerajaan Malaysia benar-benar serius untuk membasmi gejala Syiah di Malaysia? Dan yang kedua, boleh. Yang kedua, adakah pengundi di Malaysia ni kisah tentang calon masuk pilihan raya tu adalah Syiah ataupun Ahli Sunnah? Saya ulang, mana Syiah tadi, adakah pertama kerajaan Malaysia betul-betul serius membasmi Syiah? Yang kedua, adakah pada pandangan Dr. Asri, rakyat Malaysia ataupun pengundi kisah sama ada calon yang diketengahkan oleh mana-mana parti itu sama ada Syiah ataupun Ahli Sunnah? Okey. Berkait dengan hudud, apakah pandangan Dr. Asri tentang pelaksanaan hudud, khususnya yang berkait dengan Kelantan yang mendapat motivasi daripada Brunei? Okay, wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Aizat daripada Kota Baru. Okey, saya ada 3 soalan kat sini untuk Datuk Usam. Okey, firstly untuk saya sebagai rakyat Marhain, saya nak tahu daripada mana sumber kewangan utama. Yang saya tahu kebanyakannya orang akan sebut sumber kewangan negara yang utama adalah daripada cukai dan juga daripada sumber petroleum kita, Petronas. Dan adakah sumber tu yang digunakan untuk ekonomi kita ataupun ada sumber-sumber lain? Okey, soalan kedua saya dari segi infrastruktur. Baru-baru ni saya dapat maklumat yang mengatakan yang kita punya projek MRT di Kuala Lumpur mendapat agak rugi dikomparekan dengan negara-negara lain yang melaksanakan infrastruktur MRT. Jadi buat apa dia orang laksanakan MRT yang functionnya utama dia adalah untuk mengelakkan kesekan lalu lintas apa semua, tapi still melibatkan kerugian. Dan soalan ketiga, saya sebagai golongan muda, masalah utama adalah dari segi perumahan. Perumahan kalau kita tahu agak mahal sekarang. And then golongan-golongan muda yang around 25 dan ke atas yang baru bekerja agak sukar untuk memiliki rumah. Jadi apa yang PR akan buat untuk mengurangkan harga rumah? Kalau harga kereta mungkin dalam buku jingga yang saya sebelum ni. Tapi harga rumah itu sendiri. Sedangkan kita tengok di Kuala Lumpur, pembangunan dari segi perumahan itu banyak. Kosong. Tapi kita sebagai Bumi Putra tak mampu untuk memiliki sebuah rumah. Okey. Duduk Kelantan ke duduk KL? Saya duduk Kelantan. Tanya KL. Tak, sebab kita nak tahu juga pasal tu. Betul. Tak ada. Nanti bibi ke Muslimat dulu. Tak apa, permit panjang malam ni. Nak tanya Dr. Agus pun tak apa. Memang dia sedia dah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Nikmatul Zahir binti Khamis. Soalannya akan keluar sikit daripada tajuk bajet 2014. Cumanya saya mengambil kesempatan disebabkan Dr. Agus ada di sini, Datuk Dr. Agus. Saya sebenarnya teruja dengan rasa ketanggungjawaban Datuk Doktor yang walaupun bukan ahli politik, tapi saya melihat Datuk Doktor dapat membuka minda bahawasanya macam mana? Masalah masyarakat tu bukan hanya boleh diselesaikan melalui politik. Dan Datuk Dr. Agus membuktikannya walaupun sebagai ahli akademik. Dan soalan kepada Dr. Mazhar, saya dapati dalam artikel Oktober 1, 2011,
ada tawaran daripada Dr. Zuhdi Marzuki yang mencadangkan agar Dr. Asri dilantik sebagai dilantik mengetuai muzakarah mengenai pelaksanaan hukum hudud. Jadi adakah tahun 2011 punya artikel tu, adakah dapat positif feedback daripada doktor sendiri, dan tidakkah kita rasa teruja dengan negara jiran kita yang mahu melaksanakan hudud dan memberi tempoh dalam masa 6 bulan. Jadi saya mengharapkan untuk perkara ini tidak hanya dilihat dari sudut politik, dan saya lihat sekiranya Dr. Mazhar dapat menerima cadangan tu, mungkin ianya akan menjadi lebih neutral dan kita boleh melaksanakannya dengan resisten yang kurang. Wallahualam. Okey, terima kasih. Soalan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizul Ismail. Orang Kelantan, kacak Kelantan tak? Tak dengar molek. Saya Aizul Ismail. Okey. Okey. Saya nak cerita pasal bajet ni balik lah. Isu pertama saya nak sentuh pasal cukai lah. Isu cukai sebenarnya saya tengok pengalaman saya sendiri, pasal saya terlibat dengan cukai ni sendiri. Ada klien saya sebut lah, dia kata isu saya ni, dia kata bukan saya tak si declare betul dengan kerajaan pemerintah lah ni. Kata kalau saya tahu duit saya RM10,000 boleh jadi getok lal. Tak, RM10,000 boleh tahu jadi getok. Kalau pihak pemerintah saya akan declare betul lah. Dia royak gitu. Nak royaknya. Isu lah ni isu ketidakpercayaan daripada pembayar cukai kepada kerajaan yang pemerintah. Tu satu bab. Dan andai kata dikatakan cukai sebagai benda yang tidak Islami, kita lihat sebagai alternatif dalam Islam yang kita nak bawa pada sebab Bagi depan. Mari celah ni. Tengok. Tak dengar molek. Wisalah yang mudah. Bila kita nak bawa persoalan zakat sendiri kepada untuk kita ketengahkan sebagai mainstream dalam ekonomi di Malaysia ni sendiri. Kita tengok zakat sendiri pun ada masalah dari sudut keyakinan pembayar zakat kepada institusi agama itu sendiri. Isu apa kita tengok, isu AGH sendiri. Hak nak tanyanya lah ni, dalam keadaan zakat tu sendiri yang ada masalah dari sudut negeri-negeri untuk kita letak sebagai suatu mainstream di peringkat nasional. Apa solution yang panel nampak pendekatan yang patut diambil untuk kita ketengahkan zakat tu sendirilah. Yang keduanya, isu ketirisan yang kita nampak. Isu ketirisan bagi saya, bila saya bercakap dengan member apa semua, dia kata, anda kata pakatan pemerintah sekalipun, ketirisan mesti berlaku. Pasal hak berlaku ni daripada government servant, hak buat kerja tu. Kecuali bila pakatan pemerintah pecah habis pokok ni. Minta maaf lah, bukan kata nak loyak kau. Siapa government servant ada dalam ni. Cuma nak katanya, dia kata yang melakukan, majoriti yang melakukan pekerjaan ketirisan berlaku ni sebabkan oleh government servant tu sendiri. Dan apa pendekatan yang akan diambil oleh Pakatan Rakyat sendiri untuk tangani isu ketirisan? Anda kata perkara utama yang menyebabkan berlakunya ketirisan ni mari daripada persoalan government servant. Okey, baik, terima kasih. Wallahu a'lam. Terima kasih. Panjang dah. Kita tengok kalau dia kita buka, kata dia semula. InsyaAllah tengok. Jadi kita beri ke Dr. Mazhar dulu lah. Pasal banyak soalan yang ada. Terima kasih yang bertanya. Saya ni sebenarnya janji orang nak pergi makan. Kata kat dia mungkin forum ni habis pukul 10.30 kot. Tapi tak apalah. Pertama berhubung dengan Syiah. Saudara nak saya bercakap di atas pentas apa? Di atas pentas politik ataupun di atas pentas sebagai teologi? Kalau pertama
saya cuba nak combinekan kedua-dua ni kerana ada decision yang sebab itu di dalam hadis di dalam siapa yang study sunnah dia kata pendirian-pendirian Nabi yang diambil di atas pendirian imamah, pendirian dia seorang pemerintah kadang-kadang berbeza dengan pendirian-pendirian yang diambil sebagai seorang di atas pentas risalah, pentas kerasulan. Jadi ini satu study yang lain tentang sunnah Nabi yang mesti dibezakan tindakan politik dan tindakan yang bersifat kenabian. Kita pertama isu Syiah. Kalau tanya di sudut akidah Syiah ni, akidah sesat lah Syiah. No doubt. Sesat lah Syiah. Dan beza sikit Syiah ni dengan aliran yang saya meraihkan kepelbagaian dan saya rasa manusia kena hidup dalam kepelbagaian. Tetapi berbeza sikit Syiah ni dia bila dia wujud, Syiah ni satu mazhab yang dibina di atas darah dan air mata. Sebab itu bila tuan-tuan tengok Ashura, 10 Ashura, 10 ni Muharram, seluruh dunia bagaimana Syiah merayakannya, ia merayakannya dengan darah dan air mata. Mencederakan diri, membangkitkan nostalgia lama yang sebahagiannya itu adalah fabricated cerita, yang cerita-cerita palsu yang dibuat, yang membangkitkan kemarahan, yang akan membangkitkan permusuhan, bukan permusuhan pemikiran, tetapi permusuhan kepada peringkat darah. Maka berlaku pertempuran Sunni dengan Syiah di Iraq, di Pakistan, di mana saja ada berlaku ketidaktenteraman. Memang saya akui di sudut itu memang berlaku. So kalau nak tanya di sudut itu, saya rasa sejarah menunjukkan sukar untuk dua aliran ni hidup aman. Pertama mungkin bukan soal mazhab saja, soal maturity sendiri, kematangan mazhab masyarakat tu sendiri. Orang Islam ni kurang matang. Boleh pula Syiah dia duduk di negara barat, kawan pula dengan Sunni. Saya sebut saudara sahabat-sahabat pun tahu, saya semasa di Oxford, kawan saya Syed Syihabuddin Misbahi, satu orang penulis terkenal tentang mysticism. Dia duduk sekali dengan saya. Dia seorang Syiah. Dan banyak juga benda saya selalu discuss dengan dia, dan dia berbeza antara kelompok intelektual apabila mereka berbahas, ataupun bukan saya intelek, tapi orang yang cerdik macam ni, dia bahas lain. Tapi yang awam ni, dia sentiasa membawa rentetan kepada tumpah darah dan seumpamanya. Okey. Syiah di Malaysia. Sebab itu kalau tanya saya rasa perkembangan Syiah di Malaysia agak bahaya pada saya. Yang kedua ialah, saya rasa ada pihak yang exaggerate jumlah Syiah di Malaysia ni. Saya rasa. Pertama, ada orang buat, ada bahagian-bahagian keselamatan juga, duk ceramah merata kata Syiah ada sampai 300,000 dalam negara ni. Bila dia kata 300,000, orang yang kata ni, saya ingat dia promote Syiah. Indirectly, dia promote Syiah, tapi macam dia lawan Syiah. Orang politik akan takut bila dengar angka 300,000. Takut hilang undi. So, dalam konon hentam Syiah, mereka sebenarnya mengugut secara indirectly, mengugut orang politik supaya mengiktiraf ataupun mengiktiraf Syiah sebenarnya. Saya tidak fikir Syiah ada 300,000. Saya fikir memang kalau campur orang Iran, orang apa, student yang masuk ni, mungkin ada 200,000 lebih, mungkin 300,000. Tapi saya rasa rakyat Malaysia yang Syiah, tak tahu, saya tak ada satu survey yang lengkap. Saya rasa sekitar mungkin 10,000 ya kot. Saya rasa. Angka ni dibesarkan dan dijadikan isu yang mana mengugut orang politik, sehingga orang politik sebahagian tak berani. Cuma kita nak menuju ke negara apa? Kita nak menuju negara ala Pakistan, ala apa? Kalau kita nak menuju kepada sebuah negara terbuka, isu-isu sectarian issue, dia panggil isu-isu mazhab, hendaklah ditangani secara dialog sebelum ditangani dengan kuasa. Saya bukan tak setuju dengan kuasa tu, tapi dialog. Kerana orang tak boleh faham. You tangkap satu orang,
orang tak boleh faham, you kena jelaskan pada mereka. Memang penjelasan dah ada pihak buat, tapi penjelasan kena bagi tahu kat mana yang salah dan ke mana yang bahaya dia. Kalau dia kata kerana orang Syiah semayang tak pusing tangan tak letak tak dada. Saya kemarin ada orang tanya, orang Syiah bahaya pasal apa? Tangan tak letak tak dada. Saya kata mazhab Malik pun tangan tak letak tak dada. Kerana itu bukan core isu dia. Bukan isu asas dia. So kita kena tahu tang mana yang dia bahaya. Bila dia kafirkan sahabat, dia halalkan darah, itu bahaya. Dia kena baca buku-buku Khomeini yang memang bahaya. Saya antara orang yang awal tak setuju dengan Syiah dan saya tulis buku saya tentang fitnah sahabat menjawab isu-isu tentang Syiah ni. So saya ingat panjang tu isu Syiah ni. Saya setuju kita tangani Syiah, tapi kita hendaklah tangani dengan cara yang intelek, yang matang, supaya orang faham di sudut ilmiahnya kenapa. Tentang masalah hudud, saya nak ringkaskan lah. Saya rasa saya dah, siapa yang rajin tengok YouTube, dia boleh tengok ucapan saya di Unicel masa majlis yang dibuat oleh Pakatan Rakyat. Saya ingat tentang Hari Syariah di Selangor. Saya dah bagi tahu pandangan. Saya tidak menentang hudud, of course saya tak tentang hudud. Saya bersetuju dengan hudud dan kita perlu laksanakan hudud kalau sekiranya cukup syaratnya. Cuma saya nak jelaskan, gerakan Islam seluruh dunia mula melihat berfikir pada kerangka yang lebih selamat ataupun kerangka yang sesuai di dalam gerakan. Nabi sendiri mempunyai berbagai gerakan. Orang Islam pergi ke Habsyah di bawah kerajaan Najasyi dan Najasyi jadi pemerintah. Dia masuk Islam, Najasyi. Pemerintah. Habsyah yang masuk Islam, Najasyi, Muslim. Tapi Nabi tak pernah tuntut Najasyi supaya buat hudud. Sebab ketidakmampuan itu ada ketika itu. Yang berada di Habsyah. Habsyah tidak memungkinkan, tidak kondusif untuk itu. Saya nak cerita bahawasanya apabila syarat kondusif, kita buat hudud. Dalam jalan nak pergi ke hudud, banyak perkara yang kita nak kena selesaikan. Saya rasa saya telah sebut. Boleh baca apa yang SS Pusito tulis di dalam the Encyclopedia, apa nama Oxford Encyclopedia. Boleh baca tentang sejarah buat hudud ni dalam negara moden. Pas bagus mencuba, tapi saya nak cerita bukan jalan yang mudah. Pakistan telah enactmentkan hudud tapi tidak pernah berjaya jalan. Libya telah enactmentkan tidak berjaya. Nigeria Utara buat sekejap kemudian menghentikannya apabila telah direjam seorang perempuan yang berzina. Dan kemudian Sudan buat sekejap kemudian menghentikannya. The only negara yang berjaya buat sampai sekarang ialah Arab Saudi. Arab Saudi. So, itu pun banyak perbahasan tentang pelaksanaan yang dibuat oleh Arab Saudi. Saya kata, gerakan Islam sekarang menghadapi banyak kekangan. Turki, orang banyak. Saya ingat Turki boleh buat contoh. Turki bergerak dalam kerangka dia, working within the secular framework. Dan banyak perkara yang gerakan Islam kena tangani. Saya katakan, hudud boleh masuk dalam agenda gerakan Islam. Tetapi banyak lagi benda nak buat. Saya buat satu contoh. Ni masalah rakyat. Kita cakap pasal bajet semua. Kita cakap pasal rakyat. Pasal ekonomi rakyat. Antara benda yang patut dibaiki, yang banyak Quran sebut berpuluh kali ganda pada hudud. Zakat. Sistem zakat mesti dikemas kini. Supaya semua orang dapat zakat. Zakat disebut. Orang yang alladzina immakannahum fil aqamus salah wa atau zakah. Orang yang diberi kuasa mendirikan salat, menunaikan zakat. Zakat. Nabi sampai ke Madinah, apa Nabi sebut? Nabi tak sebut hudud. Absyus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasun niyam. Bagi orang, sebarkan salam, kesejahteraan nasional ke apa? Sebarkan salam dan beri orang makan. Maksud bagi rakyat cukup makan. Ini agenda Islam. Ini agenda Islam. Dan hudud boleh masuk di dalam itu apabila dah cukup. Sebab saya kadang-kadang saya setuju dengan saudari kata memang nak buat hudud kena kemaskinikan. Kadang-kadang kes talak kan 7 tahun tak habis. Perempuan atau isteri dia, suami dia talak dia. Kadi tak habis selesaikan 4 tahun 5 tahun tak selesai. Suami menikah 2 kali dah.
Isteri tak selesai, kesian. Nak kahwin balik tak boleh, umur muda. Saya bayangkan kalau hakim setakat standard tu, dia tak boleh kendali hukum hudud. Sagi yang tak patut potong, dia potong. Sebab tu maka persediaan perlu. Kerja yang perlu dibuat. Sebelum nak sampai cakap pada hudud, saya rasa tak cakap pun tak apa. Buat bagi kemas. Tapi dalam masa yang sama, sediakan environment yang membolehkan. Apabila dipotong tangan pencuri, orang kata memang padan dia dipotong. Kalau tidak, kita akan terbengkalai. Dan sebab tu Syekh Mustafa Zarqa membantah Libya apabila nak merejam orang yang berzina. Walaupun Mustafa Zarqa dia anggap sarjana besar dalam fiqh, kerana masalah suasana yang kondusif itu. Saya setuju hudud, saya tak pernah bangkang hudud, cuma saya kata macam saudari kata, nak buat mesti kediakan satu landasan sehingga orang tak petikai bila kita buat. Jangan bila, dan sebelum hudud banyak lagi agenda yang patut kita kemukakan. Banyak lagi. Semuanya Islam, bukan hudud saja Islam. Saya tak nafikan ayat, saya kata ayat hudud 1-2 aja. Tetapi ayat zakat, ayat bagi makan banyak. Itu kita buat termasuk hudud. Hendaklah sampai suasana yang kondusif, barulah hudud itu dibuat. Itu pandangan saya. Sebab tu saya rasa PAS jangan bebankan diri dengan isu hudud ni. Dia cakap isu-isu tentang good governance, dia cakap tentang social justice, dan dalam itu ada agenda kerana sebagai orang Islam. Sebab tu saya bukan, kadang-kadang politik Islam ni bukan politik Islam tu sangat, tapi etika berpolitik secara Islam dan pemikiran politik secara Islam. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Kerana namanya telah disebut, saya jemput Profesor Agus untuk menyapa kita semualah pada malam ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat pengerusi majlis, yang berhormat Datuk Husam Musa, sahabat saya Datuk Dr. Asri, dan saudara-saudari sekalian. Saya pulang pada hari ini sampai jam 4 petang tadi, disambut oleh saudara Saifuddin. Dia senyum daripada tadi sampai sekarang kerana dia tahu dia boleh kenakan saya malam ini. Tapi saya ikhlas datang. Saya pulang kerana dua tujuan. Pertama, saya jumpa keluarga, urusan keluarga. Dan yang kedua, urusan saya yang saya mulakan dahulu untuk membantu rakyat negeri. Maka malam ini saya ketemu berkaitan dengan sejauh mana apa yang saya komplain dahulu diambil tindakan oleh kerajaan negeri. Dan esok saya akan ke Pejabat Menteri Besar pukul 12 akan berjumpa lagi untuk membincangkan hal ini bersama dengan agenda-agenda yang lain. Apa yang saya dapat pada malam ini mudah. Ya, daripada banyak-banyak komplain yang saya berikan, kesemuanya telah diambil tindakan dengan memecahkan kesemua soalan-soalan itu, diberikan kepada kesemua esko yang berkaitan. Jadi saya tanya tadi mudah, bagaimana dengan kebersihan, benda yang tidak perlu modal. So, okey, saya boleh terima penjelasan-penjelasan yang diberi dan itu biarlah rahsia buat sementara. Sebab ya saya diminta sedemikian. Saya tanya berkaitan dengan air, saya tanya berkaitan dengan lebuh raya, dan saya tanya tentang stadium. Itu tiga yang saya tekankan tadilah dalam bahasa yang cukup ringkas. Ada jawapan itu agak positif, tetapi nanti saya akan jelaskan kemudian dalam pertemuan lanjut selepas esok. Begitulah semampunya yang telah saya buat setakat ini. Dan pada 5 Disember setelah saya pulang dari Eropah, saya telah buat temu janji dengan Datuk Mustafa melalui setiausaha sulit kanannya. Saya akan selesaikan, bawakan balik masalah rakyat berkaitan dengan kerajaan pusat pula. Ini akan saya mohon soalan-soalan daripada sahabat-sahabat, saudara-saudari sekalian kemudian. Kerana pada 22 hari bulan saya akan bertolak ke Eropah sampai kepada 4 Disember. Dan semasa di sana saya akan punya banyak waktu untuk menguruskan soal-soal ini dari jauh dengan hanya menggunakan komputer. Itu yang pertama.
Yang kedua berkaitan dengan hudud, saya pun tertarik nak mengulas sedikit lah, ya. Berbeza dengan apa yang diberitahu oleh saudara saya Datuk Dr. Asri, peristiwa dan pengalaman di Pakistan, di Nigeria, di Sudan. Ya, saya nak bawa pengalaman Malaysia kerana kebetulan pada petang ini saya membuat kenyataan sedikitlah berkaitan dengan hal ini. Bagaimana dengan pelaksanaan hudud di Malaysia? Mudah sahaja. Percaya saya, selagi mana kerajaan pusat tidak bersetuju untuk melaksanakan hudud, maka kita akan terus mendengar hudud ini bila mau dilaksanakan dan bla 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 bla. Jadi tadi saya cakap tadi mudah, cukuplah kita politikkan isu hudud. Ya, perlembagaan perkara 75 menyatakan bahawa betul kita ada undang-undang jenayah hudud 1993 di Kelantan. Tapi undang-undang jenayah ini dia tidak boleh dilaksanakan di Kelantan per se selagi mana ia bertentangan dengan undang-undang pusat. Perkara 75 menyatakan any state laws that is inconsistent with federal laws prevail. Sebarang undang-undang negeri yang bertentangan dengan undang-undang pusat prevail. Setakat mana yang yang berbeza itu. Jadi persoalannya di sini ialah undang-undang pusat bukan undang-undang Islam. Kita hendak memperkenalkan undang-undang hudud, maka itu bertentangan dan itu tidak boleh. Melainkan kita minta kerajaan pusat melaksanakannya di bawah perkara 76 1C, iaitu kerajaan negeri meminta kerajaan pusat untuk melaksanakannya bagi negeri Kelantan. Dan itu tidak mungkin berlaku selagi mana kerajaan UMNO, kerajaan PAS dia tidak berbaik, tidak mungkin. Perlembagaan perlu dipindah, kerajaan pusat perlu setuju dan saya rasa dalam keadaan tak ada persamaan dari segi ini, dia tidak mungkin boleh dilaksanakan. Saya kata begini bukan berarti menolak hudud. Saya kata begini kan itulah ketentuan perlembagaan kita. Dan sesiapa pun tidak boleh melanggar perlembagaan itu. Ya, kerana perlembagaan adalah undang-undang tertinggi negara yang kita perlu buat. Saya pernah pada tahun 1993 lagi bertanya kepada kepimpinan PAS pada waktu itu. Ya, mengapa tidak kita bawa orang undang-undang persendirian jika kerajaan pusat enggan untuk bekerja sama. Pelbagai jawapan diberi dan saya tak mahu mengulanginya lagi di sini. Cuma untuk pengetahuan semua, sesuatu yang jelas, mengambil kira semua pengalaman negara lain, di Malaysia khususnya, undang-undang hudud tidak boleh dilaksanakan tanpa mendapat persetujuan daripada kerajaan pusat. So, kalau sejauh mana kita mau berpolitik, sejauh mana kalau kita mau mendesak dan memperjuangkan isu hudud ini dilaksanakan, maka yang perlu kita fikirkan ialah cari strategi yang terbaik ya, untuk kita memastikan supaya hudud ini akhirnya dapat dilaksanakan dengan apa juga kekangan masalah-masalah yang ada. Saya rasa itu yang perlu kita bahaskan. Kalau kita desak buat dalam keadaan kita tidak ada lagi temesi undang-undang, maka saya bagi tahu tadi ia betul-betul merupakan satu omongan. Datuk yang berhormat Datuk Husam ya pernah bercakap tentang soal ini, mungkin ada pandangan yang berbeza. Saya mau melampaui pemikiran beliau. Apa pun pandangan yang berbeza, apa pun hujah pada malam ini, you believe me once and for all. One thing for sure, undang-undang hudud tidak boleh dilaksanakan tanpa mendapat kerjasama daripada kerajaan pusat. So kalau kita mau laksanakan juga, sekarang ni kita ramai-ramai dalam Dewan, fikirkan strategi, pendekatan, cara bagaimana kita mau memastikan ia menjadi satu realiti, bukan lagi satu ilusi. Saya terima kasih atas kesudian mendengar penjelasan ini. Saya tamatkan bicara saya, tidak ada lagi soalan pada saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih. Walaupun ringkas tapi jelas lah. Jelas tu pasal kena tukar kerajaan pusat. Kalau tu jelas ya. Jadi untuk yang terakhirnya kita persilakan Yang Berhormat Datuk Husam menjawab sekaligus menggulung perjumpaan kita pada malam ini. Dipersilakan. Saya ingin tajuk kita adalah tentang belanjawan, tetapi soalan-soalan itu di luar daripada skop belanjawan ya. Syiah ya. Syiah ni kembali pada tahun 1988.
Setiausaha Agung PAS Fadil Ustaz Abdullah Halim Arsyad pada waktu itu telah mengeluarkan surat berkeliling kepada semua PAS kawasan-kawasan, 1988, iaitu PAS tidak membenarkan mana-mana ahlinya menyebarkan fahaman Syiah di dalam PAS. Ramai orang mungkin tak sedar ataupun tak ingat dah perkara ni, ya. Ahli PAS tak boleh menyebarkan fahaman Syiah kepada ahli PAS yang lain. Sesiapa yang didapati menyebarkan fahaman Syiah, tuan-tuan boleh buat laporan, dia boleh dipecat daripada PAS. Jadi saya pun nak kita beranilah. Kalau ada utusan Malaysia kata ada orang pimpinan PAS menyebarkan fahaman Syiah dan dia menganut Syiah selepas dulunya dia adalah orang Sunni, bawakan. Ya. Kemudian PAS juga membuat ketetapan dari segi apa yang kita tidak boleh terima dengan fahaman Syiah. Satunya adalah mereka merendah-rendahkan sahabat, menghina sesebahagian sahabat. Ini juga tidak diizinkan, ya. Kalau ada siapa-siapa ahli PAS hatta pada malam ini mengambil jalan menghina sahabat, merendahkan sahabat, kita boleh buat laporan dan mereka dipecat daripada PAS. Baik. Dalam DUN saya, DUN Salor, saya tanya Tok Penghulu, Tok Imam, berapa orang Syiah ada dalam DUN saya? DUN Salor. Saya bertanggungjawab dalam DUN saya. Tak ada seorang habuk orang Syiah dalam DUN Salor. Yang ada, cawangan UMNO. Ya. Jadi jangan kita sampai leka dengan tajuk ini sehingga kita dipecah belahkan dan lari daripada tajuk yang sebenar. Ya. Dalam kes DUN Salor, ancaman fahaman Syiah ni tak wujud sama sekali. Kecuali malam ini kalau siapa-siapa tuan-tuan boleh kata kampung mana-mana ada orang Syiah, ada masjid Syiah, ada madrasah Syiah, tolong beritahu saya. Kalau Syiahnya tak ada di Salor, yang adanya UMNO, lawan saya ni UMNO, tak hilang deposit lagi, saya kena hadapi UMNO, bukan hadapi Syiah. Ya. Baik, saya sendiri pun dihunuskan dengan pisau tuduhan Syiah. Kerana saya ada perpustakaan Nur Zahra. Nur Zahra kononnya nama timbangan kepada Fatimah Az-Zahra. Ya. Ini jahat. Ini yang jahat. Perangai macam ni sama dengan setengah pelampau-pelampau Syiah. Iaitu mengadakan cerita-cerita fitnah-fitnah untuk tujuan-tujuan politik. Ini yang lebih bahaya. Ini lebih dahsyat. Ya. Jadi tajuk ini dibawa, Amerika pun bawa tajuk ini, Israel pun bawa tajuk ini. Bukan kata Syiah tak bahaya, tetapi saya nak melihat keselarian dari segi jalur strategi politik antarabangsa dalam menjadikan ia sebagai satu agenda untuk memecah belahkan dan mengada-ngadakan dan memfitnahkan pihak-pihak yang tertentu. Jadi ini yang juga kita kena awasi. Kerajaan Persekutuan dia kata dia tak Syiah, tapi saya tengok jalan Isfahan ada. Iran masih lagi anggota OIC. Kalau sesatnya Syiah tu sampai kita tak boleh ada hubungan perdagangan antara bangsa dengan Iran, kenapa kita tidak mencadangkan jalan Isfahan di Kuala Lumpur ditukar balik jadi jalan Nusa Musa? Ya. Iran dipecat daripada negara OIC. Jadi keseimbangan pemikiran kita dalam rangka kita sudah bernegara, kita yakin dengan kemas kejapnya fahaman Sunni kita, hubungan perdagangan dengan Iran atas kepentingan antarabangsa tidak ada salahnya. Ya. Jangan keliru di antara fahaman Syiah dengan perdagangan dengan negara Iran sebagai sebuah negara. Kita berdagang dengan Afrika Selatan, kita berdagang dengan Rusia, kita berdagang dengan China walaupun dia komunis. Kita berdagang dengan India walaupun dia Hindu. Kenapa kita tak boleh ada hubungan perdagangan misalnya dengan Syiah, dengan Iran? Kalau terbukti mereka menyebarkan fahaman Syiah, kita bertindak mengikut apa yang sepatutnya berlaku. Dalam kes hudud,
Saya menerima baik kedua-dua pandangan sahabat saya tadi. Tetapi kedudukan perkembangan pada hari ini menyudutkan Kerajaan Kelantan, ya. Kecuali Kerajaan Kelantan mengambil satu posisi pendirian yang tertentu, ya. Dalam kes Datuk Anwar Musa, dia telah buat kenyataan, dia menyokong hudud. Dalam kes kenyataan Datuk Kadi Besar, Datuk Haji Daud, bahawa persiapan fizikal bagi pelaksanaan hudud telah musta'id, telah lengkap, ya. Kalau Kerajaan Kelantan tak berikan satu pendirian yang jelas, saya bimbang Kerajaan Kelantan tersudut. Saya nak meniti di atas kenyataan Datuk Anwar Musa. Kalau itu pendirian UMNO, ini satu perkembangan bagus. Ini satu perkembangan positif kepada usaha pelaksanaan syariah, ya. Syariah, saya setuju dengan Dr. Mazhar tadi. Pelaksanaan syariah yang menyeluruh. Saya pergi ke Sukabumi, Jawa Timur. Ulama-ulama di sana telah buat satu usaha, termasuk dengan Gubernur, mengisytiharkan Sukabumi menerima pelaksanaan syariah. Termasuk iqamatus salah. Mendirikan sembahyang. Melaksanakan zakat. Sehingga tidak ada orang miskin dalam kampung-kampung. Kerana zakat diagihkan dengan sebegitu rapi. Itu juga termasuk dalam pelaksanaan syariah. Pelaksanaan enactment jenayah syariah tadi, kalau kenyataan Anwar Musa itu kita jadikan sebagai titik tolak, mana sudah ada titik positif di situ. Tetapi kalau Anwar Musa menyokong atas dirinya saja, ya, itu laluan politik, ya, bukan laluan kejujuran. Datuk Anwar Musa menyokong, kita kena gunakan saluran beliau untuk memujuk kerajaan pusat yang dipimpin oleh UMNO juga bersetuju dan melaksanakan apa yang Dr. Agus cadangkan tadi, pindaan di peringkat parlimen, persiapan-persiapan yang lain, sehingga ianya terlaksana. Dan kenyataan Datuk Kadi Besar pada pendapat saya juga adalah positif. Jadi Kerajaan Kelantan mesti bertindak positif terhadap perkembangan ini dalam kerangka untuk meningkatkan agenda pemahaman dan pelaksanaan enactment jenayah syariah hudud ini. Pertanyaan saudara tentang harga rumah, ya. Satu yang pertama tadi ada 3 soalan, saya lupa. Soalan yang pertama, MRT, kenapa kita rugi, ya? Ini penting. Infrastruktur telekomunikasi adalah sangat penting bagi ekonomi, bagi sosial sesebuah negara, ya. Ia adalah asas penting, ya. MRT itu penting. Yang dibangkitkan pada pendapat saya adalah tentang kos, ya. Kosnya. Yang MRT ini saya tak ada perbandingan kos. Tetapi saya masa ahli parlimen dulu saya buat perbandingan kos tentang LRT yang dibina di Malaysia adalah jauh lebih mahal, berlipat ganda daripada apa yang dibina di negara-negara jiran termasuk Indonesia. Pada waktu itu saya ada perbandingan kosnya, ya. Kerana tidak ada ketulusan dalam penganugerahan tender tadi. Dan kos MRT kita dikatakan lebih mahal daripada pembinaan kereta api laju menyambungkan Tibet dengan tanah tinggi Tibet 4,000 meter. Di mana ini adalah yang paling tinggi dalam dunia, yang paling payah untuk dibina. Kos dia lebih murah daripada apa yang kita bina di Malaysia. Soalan yang kedua tentang rumah dan satu lagi ketirisan, ya. Saudara kita ni ada 3 ni. Ketirisan, pegawai kerajaan dikatakan jadi kambing hitam, ya. Saya tak setuju. Saya tak setuju. Ini satu cara nak lepaskan tanggungjawab. Pegawai-pegawai ni sebahagian besar buat kerja ni kerana arahan orang politik. Saya lupa sebut K-pop, ya. Panggil kumpulan pop daripada Korea. Kita belanja 7 juta lebih, ya. Pegawai kerajaan pun surcharge. Kalau dia betul buat perkara tersebut, dia kena surcharge. Ada undang-undang, ada peraturan di bawah pentadbiran awam, peraturan pentadbiran awam, boleh dikenakan surcharge. Pokoknya kenapa tak ada yang diambil tindakan? Kerana saya yakin sepenuhnya bahawa yang mengarahkan mereka, yang suruh dia orang buat ni adalah orang-orang politik. Harga rumah, ya. Harga rumah saya tak bercakap dalam Malaysia, saya bercakap tentang Kelantan.
Bila kita cadangkan telebuh raya, salah satu daripada tujuannya adalah membolehkan tanah-tanah kerajaan yang berada di kawasan yang sebelumnya tidak terkena dengan kemudahan infrastruktur, tanah-tanah kerajaan tersebut boleh dijadikan tapak bagi membina rumah dengan kos yang lebih rendah. Dan orang tu walaupun dia duduk jauh, tetapi oleh kerana perhubungan telekomunikasinya cekap dan berkesan dan cepat, dia boleh sampai ke Kota Baru dalam masa yang singkat. Kita kata Bukit Merbau, kita jangka orang duduk situ boleh sampai ke cabang highway di Wakaf Ceye dalam masa 15 minit. Duduk di Macang 25 minit. Duduk di Kuala Kerai 35 minit hingga 40 minit. Jadi dengan itu kita boleh membangunkan tanah kerajaan tadi, memberikan nilai tambah padanya, dan pada masa yang sama boleh digunakan untuk bandar-bandar dan perumahan-perumahan, pusat perumahan yang baru dengan harga yang lebih rendah. Jadi lebuh raya bukan hanya lebuh raya. Dalam rancangan kita, lebuh raya ini menghubungkan Bukit Merbau, menghubungkan tanah di Berangan Meknab yang telah diluluskan kepada lebuh raya ini seluas 300 ekar, dan juga sebahagian daripada Sungai Durian, tanah kerajaan yang telah diluluskan dalam sekitar 300 ekar. Dan tanah-tanah kerajaan lain yang boleh kita kenal pasti. Jadi, kalau kita dapat pecahkan dengan laluan lebuh raya tadi, lebih banyak tanah kerajaan boleh dibangunkan dengan perumahan-perumahan baru, dan dengan itu, negeri Kelantan akan lebih maju dan selesa untuk penduduk-penduduk. Sebagai akhir, kita dah campur hudud, campur Syiah, campur bajet, dah campur semua sekali. Dr. Mazhar dengan keluarga dia belum makan lagi. Kita ada pula tamu istimewa kita, Dr. Agus. Tapi saya nak beritahu lah, disclaim, kita tak ada pakat malam ni. Selepas bertahun-tahun inilah saya berhubung dengan Dr. Agus, dan saya tak tahu pun penganjur nak bawa Dr. Agus naik atas pentas ni. Jangan pula nanti sak khabar kata kerana menjelang muktamar saya pakat dengan Dr. Agus ya. Jadi saya nak jelaskan itu, dan perbincangan seperti ini baik, insya-Allah kita teruskan pada masa-masa yang akan datang. Saya ucapkan tahniah pada penganjur dan terima kasih pada semua hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Usam, terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Mazhar, Yang Berbahagia Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof atas kongsi ada perkongsian pandangan dan pendapat yang telah diberikan kepada kita sebentar tadi. Dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sanggup tunggu sehingga ke akhirnya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam sembang politik dan juga program-program seumpamanya pada masa-masa yang akan datang. Baiklah, sama-sama kita tangguh perjumpaan kita dengan membaca tasbih kafar.